Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Najib tak pernah pergi embeng. Macam mana tuduh dia minta suapan di embeng? Wow, ini isu Najib sekali lagi timbul di mahkamah. Hari ini, kes 1MDB. Najib Razak tidak pernah berada di sebuah bank yang disebut pendakwaan, maka dua tuduhan salah guna kuasa terhadap bekas Perdana Menteri itu cacat, kata peguamnya. Muhammad Safi Abdullah memberitahu mahkamah, jenayah hari ini pertuduhan terhadap Najib telah disusun dengan teruk kerana ia memberi gambaran seolah-olah bekas Perdana Menteri itu melakukan salah guna kuasa berkenan di embeng. Kita tahu daripada keterangan saksi-saksi pendakwaan bahawa kes mereka berkenan apa yang berlaku di Islamic Bank membabitkan wang yang diterima dalam akaun anak guam saya. Apa yang mereka katakan menerima sogokan satu kesalahan. Anak guam saya boleh mengatakan dia tidak pernah berada di bank tersebut. Tapi netizen kata tak perlu berada di bank pun boleh dapat duit. Sekarang bukan zaman dulu-dulu yang perlu datang di bank baru boleh dapat duit. Transfer saja boleh dapat, kata mereka. Bagaimana mereka sebut anak guam saya berada di Islamic Bank menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan, kata Safi kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Najib tidak pernah melihat bangunan embeng. Dia tak pernah pergi ke bank itu. Bagaimana dia boleh dituduh menyalahgunakan kuasa di embeng, katanya. Ia benar-benar mengelirukan kami dalam pembelaan, kata Safi, sambil menambah prasangka terhadap anak guamnya begitu besar sehingga perbicaraan berlangsung selama 6 tahun. Katanya lagi pertuduhan jenayah tersebut adalah tercela secara asas. Secara keseluruhan, 4 tuduhan salah guna kuasa berkaitan 1MDB mendakwa bahawa bekas Menteri Kewangan Najib melakukan kesalahan itu di Islamic Bank antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Membaca daripada hujah bertulisnya yang melebihi 2.500 muka surat, Safi berhujah dua daripada tuduhan salah guna kuasa tersebut mengandungi kejadian berasingan yang memerlukan mereka dipisahkan sebagai pertuduhan yang tersendiri. Hujahan lisan di hadapan Hakim Colin Lawrence Square diteruskan hari ini. Najib berdepan bukan sahaja 4 pertuduhan salah guna kuasa tetapi juga 21 pertuduhan penggubahan wang haram yang membabitkan RM2.27 bilion dari 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli parlimen pekan itu didakwa melakukan kesalahan itu di Islamic Bank Berhad, Cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Chayon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Mengenai 21 pertuduhan penggubahan wang haram, Najib dikatakan melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 hingga 30 Ogos 2013. Kementerian Kewangan diperbadankan memiliki 1MDB sepenuhnya dengan Najib adalah pengerusi lembaga penasihat. Tertuduh pertama kali didakwa pada 20 September 2018 dan perbicaraan jenayahnya bermula pada 28 Ogos 2019. Seramai 50 saksi memberikan keterangan untuk pihak pendakwaan, termasuk bekas peguam 1MDB Jasmine Low. Low didakwa menjadi sebahagian daripada kelompok dalaman ahli perniagaan dalam buruan yang dikaitkan dengan 1MDB Low Tiak Jo atau Jo Low. Pendakwa raya menuduh Najib menerima 2.27 bilion yang diselewengkan daripada syarikat pelaburan negara yang bermasalah itu antara tahun 2011 dan 2014. Bagaimanapun pasukan pembelaan Najib berhujah bahawa bekas Perdana Menteri itu tidak mengetuai sebarang salah laku di 1MDB dan sebarang salah laku yang mungkin berlaku adalah semata-mata didalangi oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Tiak Jo Jolo dan ahli pengurusan 1MDB. Najib yang juga bekas pengurusi lembaga penasihat 1MDB juga sebelum ini berhujah bahawa Raja Abdullah dari Arab Saudi menjanjikan sumbangan kewangan kepada tertuduh untuk tujuan politik. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, klimaks kata otak zaman hang tua. Budak tadika pun ketawa, kiki terencat akal ke ni peguam, kata beliau.
Purple Mouse 7738 kata, perompak zaman moden tak perlu pergi bank atau rumah untuk rompak. Semua transaksi secara dalam talian. Tak gitu, beribu-ribu kena scam dan rugi ratusan juta. Safi ini pun satu, buat hujah budak-budak tadi kekemas dan pasti pun boleh ketawa. EKJ kata, hujah Muhammad Safi ini mengingatkan saya kepada satu ayat yang pernah popular satu ketika dulu, yaitu, looks like me, sound like me, but not me. Akaun dibuka menggunakan Najib, nama Najib, tanda tangan Najib, cap jari Najib, transaksi yang hanya boleh diakses dengan kuasa Najib, tapi bukan Najib yang buat. Satu perkara yang betul berkenan Najib, yaitu cash is king. SSPJ kata, ceklah CCTV, tengok pada tarik dia buka akaun tu. Dia datang tidak ke M-Bank. Mana boleh buka akaun wakilkan orang lain, hatta PM sendiri pun, kata Oasis PJ. Apa pendapat anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, Muhyiddin makin parah. Persoalan kali ini, adakah kenyataan Muhyiddin adalah wakili Perikatan Nasional? Ketua Pemuda UMNO yang duka cita dengan kenyataan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kerana mempertikaikan tugas serta peranan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong ke-16 mencabar pimpinan Perikatan Nasional supaya menyatakan pendirian mereka. Menerusi satu kenyataan, katanya, ketuanya Dr. Akmal Saleh berkata, Sekutu Bersatu yaitu PAS dan gerakan juga wajar tampil memberikan penjelasan. Pergerakan Pemuda UMNO kecewa dengan apa yang berlaku. Pemuda UMNO Malaysia juga ingin mempersoalkan pimpinan Perikatan Nasional yang terdiri daripada PAS, Bersatu dan Gerakan. Adakah kenyataan Muhyiddin adalah konsensus dan mewakili mereka semua? Pada hemat Pemuda UMNO, adalah wajar untuk Muhyiddin dan Perikatan Nasional menyatakan permohonan maaf secara rasmi dan secara terbuka bagi memulihkan kesangsian serta keraguan yang telah dicetuskan terhadap institusi yang di-Pertuan Agong, katanya lagi. Awal hari ini, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah, meminta polis diraja Malaysia PDRM supaya bertindak tegas tanpa seberang kompromi ke atas Muhyiddin yang didakwa telah memperlekeh dan mempertikaikan tugas Al-Sultan Abdullah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong ke-16. Kali ini, Muhyiddin tidak keseorangan. Sebelum ini, turut didakwa hampir perkara yang sama dalam akta hasutan ialah Sanusi Maknor. Jadi kali ini sudah ada wakil daripada PAS dan juga wakil daripada Parti Bersatu. Sambil menzahirkan kemurkaan dan rasa amat terkilan atas tindakan pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden Bersatu itu, baginda mendakwa Muhyiddin telah memanipulasi fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahawa ayah anda baginda seolah-olah tidak berlaku adil ketika memilih Perdana Menteri ke-10. Tengku Hasanal bertita kenyataan Muhyiddin itu dilihat tidak matang, menampakkan seolah-olah dia masih tidak boleh menerima hakikat bahawa dirinya tidak dilantik sebagai Perdana Menteri. Satu laporan polis juga telah dibuat oleh Setiausaha Sulit kepada Tengku Mahkota Pahang, Amir Safiq Hamzah, berhubung perkara itu pada pukul 10 malam tadi. Mengulas lanjut, Dr. Akmal berkata, kenyataan Muhyiddin jelas mencetuskan persepsi negatif dan kesangsian terhadap kebolehan dan keupayaan baginda selaku ketua negara yang kuasanya diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan mengikut perkara 40 dalam kurungan 2 dan perkara 43 dalam kurungan 2. Pemuda UMNO menjunjung kasih di atas titah tegas Tengku Mahkota Pahang agar pihak PDRM dapat mengambil tindakan tegas terhadap keterlanjuran yang telah dilakukan. Beberapa komen daripada netizen tentang isu ini atau tajuk laporan di Malaysia kini ini ialah, Mr. Sakau kata, bongkar cerita sebenar. Orang macam ni tak boleh dibiarkan cakap sedap mulut sahaja, kata Mr. Sakau.
Red Parrot pula kata, jika pun memohon maaf, damage have been done. Maaf, please, I don't think McDean Tompok free from investigation and charge in court, kata Red Parrot. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini kes dakwaan Muhyiddin menghina ataupun memperlekeh mantan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Akhirnya Tengku Hasanal murka, mahu polis ambil tindakan tegas kepada Muhyiddin. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah menzahirkan kemurkaan dan rasa amat terkilan atas tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang secara sengaja dan sinis memperlekeh tugas Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah sewaktu menjadi yang di-Pertuan Agong. Tita Tengku Hasanal, sebagai seorang bekas Perdana Menteri dan ahli politik veteran, kenyataan Muhyiddin itu memanipulasi fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah seolah-olah tidak berlaku adil semasa memilih Perdana Menteri yang ke-10. Kenyataan beliau ini juga kelihatan tidak matang, menampakkan seolah-olah Muhyiddin Yassin masih tidak boleh menerima kenyataan yang beliau tidak dilantik sebagai Perdana Menteri. Yang lebih menyedihkan lagi, Muhyiddin ulang semula naratif bahawa beliau cukup nombor 115. Tapi sudah dibuktikan melalui undi tidak percaya oleh Anwar Ibrahim, Anwar hampir-hampir dapat 2/3 undi di Dewan Parlimen pada waktu itu. Jadi di mana siapa yang sokong Muhyiddin 115 itu? Itu yang menjadi persoalan. Itu sebabnya mungkin pada waktu itu yang di-Pertuan Agong tahu bahawa Muhyiddin mungkin tidak mempunyai cukup nombor. Bahkan Ketua Duli Yang Maha Mulia sudah pun memanggil semua pakar perlembagaan, bahkan telah pun bermesyuarat dengan Majlis Raja-Raja untuk mendapatkan nasihat. Jadi kalaulah ada orang mempersoalkan lagi, saya pun tak tahu lagi siapa lagi yang nak ditanya. Takkanlah Muhyiddin pula yang ditanya. Saudara-saudara sekalian, ada netizen kata, silap-silap hari bulan, Muhyiddin lah yang bohong. Kerana dia tidak pernah memberitahu siapa yang menyokong beliau itu. Dia tidak pernah menyatakan nama-nama ahli parlimen yang menyokong beliau. Kalau ada, bagus jugalah kita tahu kan, terutamanya daripada UMNO. Siapa ahli parlimen UMNO yang menyokong Muhyiddin Yassin pada waktu itu. Nak tahu jugalah kan, siapa pemberontak yang mahu lawan Zahid Hamidi itu. Saudara-saudara sekalian, kenyataan yang dikeluarkan ini juga adalah sangat bahaya menurut Tengku Mahkota Pahang kerana secara terang-terangan menghasut rakyat agar hilang kepercayaan terhadap institusi Raja-Raja Melayu serta memecah belahkan rakyat, tegas Tengku Hasanal. Justru Tengku Mahkota Pahang itu bertitah agar pihak polis Diraja Malaysia PDRM mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap pengerusi Perikatan Nasional PN itu. Titah baginda, saya mahu pihak PDRM mengambil tindakan yang tegas tanpa kompromi kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin yang secara sengaja menyentuh sentimen 3R titahnya. Berdasarkan perkara 40 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan, Perdana Menteri dilantik atas budi bicara yang di-Pertuan Agong yang berperanan sebagai Ketua Negara. Manakala perkara 43 dalam kurungan 2 pula menetapkan bahawa Perdana Menteri haruslah dilantik dalam kalangan ahli parlimen atau ahli Dewan Rakyat yang pada hemat baginda mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan tersebut. Sungguh pun begitu, Al-Sultan Abdullah tidaklah sewenang-wenangnya membuat keputusan untuk melantik Perdana Menteri walaupun perlembagaan berikan kuasa mutlak kepada baginda. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Dan baginda juga telah pun memanggil. Baginda semasa itu menurut Tengku Hasanal telah memanggil pakar-pakar perlembagaan, penjawat awam utama negara dan yang terakhir turut secara mesyuarah mendapatkan pandangan daripada Majlis Raja-Raja dan akhirnya
barulah pelantikan yang amat berhormat Perdana Menteri semasa itu dibuat. Parlimen juga telah meluluskan usul undi percaya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Disember 2022. Sehubungan itu, keputusan undi percaya tersebut adalah jelas dan selari dengan pertimbangan Al-Sultan Abdullah semasa baginda memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri titahnya lagi. Saudara-saudara sekalian, ramai netizen kata tindakan Muhyiddin sekarang langsung tidak membantu beliau, bahkan makin akan membuat beliau tidak mahu lagi dipilih oleh rakyat atas kebiadaban beliau yang dianggap biadab telah pun mempertikai kewibawaan Al-Sultan Abdullah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini terhadap kes yang mendakwa Muhyiddin Yassin memperlekeh kuasa, budi bicara dan keputusan yang dibuat oleh bekas yang di-Pertuan Agong, iaitu Sultan Abdullah. Akhirnya, Setiausaha Sulit Tengku Hasanal buat laporan polis terhadap Muhyiddin. Apabila Setiausaha Sulit ini membuat laporan polis, maka bolehlah dianggap Istana Pahang sudah mula campur tangan. Dengan adanya tindakan laporan polis seperti ini, nampak gaya isu ini semakin serius. Betapa tindakan Muhyiddin itu telah pun membuatkan Istana Pahang tersinggung, bahkan murka. Namun, apa yang bakal berlaku? Adakah Muhyiddin akan disiasat di bawah akta hasutan dan akhirnya akan didakwa di mahkamah kerana tindakan seperti menghasut? Satu laporan polis telah dibuat terhadap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin oleh Istana Pahang yang menyusul selepas titah murkah dari Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah. Muhyiddin didakwa menyentuh isu agama, raja dan kaum 3R ketika berkempen pada pilihan raya kecil Dun Nenggiri baru-baru ini. Setiausaha Sulit Tengku Mahkota Pahang Amir Syafiq Hamzah berkata, laporan tersebut dibuat selepas menonton rakaman video menerusi aplikasi YouTube yang dimunaik seorang pemilik akaun ketika berada di Istana Abdul Aziz pada Jumaat. Menurutnya, kenyataan Muhyiddin sangat bahaya kerana ia secara terang-terangan menghasut rakyat agar hilang kepercayaan kepada institusi Raja-Raja Melayu dan memecah belahkan rakyat. Ia juga bersifat fitnah dan menghasut. Selain menyentuh isu 3R, malah kenyataan tersebut jelas menjejaskan nama baik Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Disebabkan itu, saya tampil membuat laporan bagi membolehkan tindakan tegas dan tanpa kompromi dikenakan ke atas Muhyiddin, katanya dalam satu laporan polis yang didedahkan Tengku Hasanal. Ada netizen kata, apa kata kalau gelaran dan pangkat Muhyiddin ditarik balik? Ini karena mungkin saya tak tahu adakah Muhyiddin pernah terima pangkat ataupun gelaran daripada Sultan Abdullah, iaitu yang di Pertuan Agong sebelum ini, mantan yang di Pertuan Agong. Kalau ada, netizen mencadangkan supaya semua pangkat gelaran Muhyiddin yang telah dikurniakan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia, mantan yang di Pertuan Agong sebelum ini, ditarik balik. Ini karena Istana Pahang sudah murka. Disebabkan itu, kata Setiausaha Sulit Tengku Mahkota Pahang, disebabkan itu saya tampil membuat laporan bagi membolehkan tindakan adil, tegas dan tanpa kompromi dikenakan atas Muhyiddin. Katanya dalam satu laporan polis yang didedahkan Tengku Hasanal. Laporan itu dibuat di Ibu Pejabat Daerah Kuantan di sini pada malam Ahad. Dalam ceramah itu, Muhyiddin dengan jelas menyebut yang di Pertuan Agong ke-16 yaitu Al-Sultan Abdullah
tidak menjemput beliau ke Istana Negara untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan mendakwa mendapat sokongan 115 ahli parlimen. Naratif ini sudah basi sebenarnya. Dari dulu sampai sekarang cerita dah cukup nombor, masih diulang-ulang. Rakyat dah muak sebenarnya. Rakyat dah muak dengan isu 115 dah cukup nombor ini. Biarkanlah. Janganlah dilayan nombor-nombor ini. Biarlah kita menyongsong waktu ini sehingga pilihan raya akan datang. Barulah berkempen berpilihan raya semula, seperti yang telah dinasihatkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sekarang ini. Dalam petikan ceramah tersebut, Muhyiddin seolah-olah menyatakan Al-Sultan Abdullah gagal untuk menghormati Perlembagaan Persekutuan kerana tidak melantik beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi, kenyataan itu adalah bersifat sinis, memanipulasi fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah sebagai agung ketika itu seolah-olah tidak berlaku adil semasa memilih Perdana Menteri. Sedangkan pelantikan dibuat dengan teliti serta mengikut perlembagaan katanya. Terdahulu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam hantaran di laman Facebook pula menzahirkan rasa kecewa serta terkilan dengan kenyataan Muhyiddin yang memohon pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap ahli parlimen Pagoh itu. Selain daripada itu, saudara-saudara sekalian, Tunku Azizah juga telah pun murka terhadap perkara ini. Baginda menyatakan, tolong respect suami saya dan raja saya, kata Tita Tunku Azizah. Tunku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menjadi sorotan ramai selepas baginda menitahkan agar seorang pengguna media sosial menghormati Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Tolong respect suami saya, raja saya, balas Tunku Azizah kepada seorang individu yang meninggalkan komen respect lagi Tan Sri Muhyiddin. Individu yang menggunakan akaun Somdaria menulis komen tersebut ketika mengulas hantaran Facebook Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail yang meluahkan rasa kecewa dan terkilan dengan ucapan Muhyiddin ketika berkempen di Dewan Undangan Negeri Nenggiri baru-baru ini. Pagi ini juga Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim menzahirkan kemurkaan yang sama kerana menurut beliau secara sengaja dan sinis Muhyiddin memperlekeh tugas Al-Sultan Abdullah sewaktu baginda menjadi yang di-Pertuan Agong. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini dia, saya kongsikan dengan anda 10 intipati kenyataan rasmi Istana Pahang yang telah dikeluarkan untuk menyatakan kemurkaan Istana Pahang terhadap Muhyiddin. Nombor 4 paling penting. Ini 10 intipati kenyataan rasmi Istana Pahang, nombor 4 paling penting. Maknanya, ini 10 perkara yang membuatkan Istana Pahang murka terhadap Muhyiddin oleh Ahmad Nursi di Harapan Daily. Nombor 1. Tengku Mahkota Pahang menzahirkan rasa murka terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana memperlekehkan tugas yang di-Pertuan Agong semasa baginda memilih Perdana Menteri yang ke-10. Nombor 2. Muhyiddin didakwa memutarbelitkan fakta dan menyebarkan naratif terhadap yang di-Pertuan Agong seolah-olah baginda tidak berlaku adil ketika melantik Perdana Menteri. Nombor 3. Tindakan Muhyiddin dianggap tidak matang dan menunjukkan beliau masih belum menerima hakikat bahawa beliau tidak dilantik sebagai Perdana Menteri. Tak tahulah, bagi saya sampai bila pun Muhyiddin tak akan puas hati
karena dia harap dia jadi Perdana Menteri yang kali kedua. Tapi nampaknya tidak akan kesampaianlah. Melihat kepada situasi sekarang, sampai bila-bila pun Muhyiddin tidak akan jadi Perdana Menteri. Kerana makin lama bersatu makin lemah. Makin lama bersatu kehilangan akar umbi. Makin lama bersatu digula-gulakan oleh PAS. Makin lama bersatu tidak dipandang lagi oleh rakan parti yang lain kerana kehilangan integriti sendiri. Mereka kehilangan kuasa di tangan sendiri. Dan yang paling hebat sekali, nombor 4. Kenyataan Muhyiddin dianggap berbahaya kerana cuba menghasut rakyat supaya hilang kepercayaan terhadap institusi Raja-Raja Melayu dan memecah belahkan rakyat. Nombor 5. Berdasarkan perlembagaan, yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri berdasarkan budi bicara baginda dengan syarat calon tersebut mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Nombor 6. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri, tetapi baginda tidak membuat keputusan secara sendirian. Nombor 7. Baginda mendapatkan pandangan pakar perlembagaan dan majlis raja-raja sebelum membuat keputusan. Maknanya, yang di-Pertuan Agong tidak pernah membuat keputusan sendiri mengikut kebijaksanaan sendiri. Tetapi baginda yang di-Pertuan Agong pada waktu itu sudah pun mendapatkan pandangan pakar perlembagaan dan majlis raja-raja sebelum membuat keputusan. Jadi, dengan tindakan Muhyiddin yang seakan-akan memperlekeh kuasa ataupun memperlekeh tugas yang di-Pertuan Agong semasa baginda memilih Perdana Menteri yang ke-10, ini seakan-akan turut memperlekeh keputusan Majlis Raja-Raja yang telah pun bermesyuarat bersama yang di-Pertuan Agong sebelum keputusan dibuat. Nombor 8. Pada 19 Disember tahun 2022, Parlimen telah meluluskan usul undi percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang selari dengan pertimbangan yang di-Pertuan Agong. Nombor 9. Tengku Mahkota menyeru PDRM agar mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap Muhyiddin kerana menyentuh isu 3R, agama, kaum dan raja. Nombor 10. Ahli politik dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi prinsip rukun negara dan berusaha untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Nombor 10 paling menarik sekali. Ahli politik sepatutnya jadi tauladan kepada rakyat Malaysia, bukannya menjadi batu api untuk membakar sentimen kaum. Selain daripada itu, ahli politik patut memahami, mematuhi dan menghafal prinsip rukun negara. Saya risau, ada ahli politik yang mungkin tak tahu pun 5 rukun negara Malaysia. Nah, bagus kita cuba kan dalam persidangan parlimen, suruh satu-satu ahli parlimen itu membacakan 5 rukun negara. Silap-silap hari bulan, ada ahli parlimen tak tahu pun rukun negara, ada Dewan Ahli Dewan Undangan Negeri tak tahu pun 5 rukun negara. Adakah itu bakal berlaku? Tak tahulah. Tapi yang kita mahu dan harapkan ialah semua ahli politik, pemimpin-pemimpin negara patutnya berusaha menyatukan rakyat Malaysia, bukannya memecah belahkan semata-mata kehausan kuasa, nafsu nak berkuasa, nafsu nak menjadi menang, sanggup buat apa saja. Janganlah mahu kepentingan sendiri, tapi keamanan negara tergadai. Apa pendapat kamu? Tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan pengakuan terkini Muhyiddin Yassin ini, apalagi yang nak diharapkan dia menjadi Perdana Menteri semula.
masih bernafsu menjadi Perdana Menteri dengan ucapan beliau dalam kempen PRK Dun Nenggiri yang seakan-akan beliau tak puas hati tak dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10. Akhirnya Istana Pahang membuat laporan polis. Tunku Azizah Maimunah pun telah tampil bersuara dengan mahu supaya Raja Abdullah, Sultan Abdullah harus dihormati sebagai suami dan raja saya, kata titah baginda. Selepas laporan polis dibuat oleh Istana Negara, lain pula pengakuan Muhyiddin. Paling pelik dan paling mengecewakan. Ramai yang menyangka Muhyiddin Yassin akan tampil memohon maaf, meminta maaf atau memohon ampun daripada raja. Kerana silap-silap hari bulan beliau akan dikenakan tindakan siasatan dakwaan dalam kes akta hasutan. Nah, kali ini sudahlah ada kes Jana Wibawa, berpotensi pula akan masuk dalam kes akta hasutan. Ini memang paling parahlah akan terjadi kepada Muhyiddin Yassin. Tapi yang lebih pelik lagi, selepas ada laporan polis daripada Istana Pahang sendiri, Muhyiddin tampil mempertahankan ucapannya dan beliau percaya beliau tidak langgar undang-undang. Yang hairannya, netizen pula lain nampak. Mereka kata sudah terang lagi bersuluh apa yang Muhyiddin cakap dalam kempen PRK itu, seakan-akan beliau tak puas hati kerana tidak dilantik menjadi Perdana Menteri dan seakan-akan mempertikaikan kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong dan kuasa kebijaksanaan yang di Pertuan Agong. Hari ini pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mempertahankan tindakannya. Selepas Istana Pahang melalui Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah menzahirkan kemurkaan dan rasa terkilan terhadap beliau. Dalam satu kenyataan di Facebook, Muhyiddin berkata, ucapannya di Nenggiri adalah suatu kenyataan fakta yang tidak bermaksud untuk menghina institusi raja atau menimbulkan kecenderungan menghasut. Saya percaya kenyataan saya itu tidak melanggar mana-mana undang-undang negara, katanya. Saya akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis untuk menjelaskan fakta-fakta berkaitan kenyataan saya, katanya ringkas. Hari ini negara kecoh apabila Istana Pahang murkah dengan Muhyiddin dan juga Presiden Bersatu itu. Muhyiddin dikatakan menyentuh kewibawaan Al-Sultan Abdullah ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong. Beliau mendakwa dirinya sudah mendapat 115 sokongan ahli-ahli Dewan Rakyat selepas pilihan raya umum ke-15 namun tidak dipanggil oleh Agong untuk angkat sumpah. Nak menjadi pertanyaan kita sekarang ialah, siapa 115 yang menyokong Muhyiddin Yassin? Sehingga ke hari ini dan silap sikit sehingga kiamat pun, tidak ada seorang pun yang tampil yang kononnya menyokong Muhyiddin Yassin daripada Barisan Nasional GPS GRS itu. Jadi, siapa orangnya? Yang lebih malang lagi ialah selepas dibuat undi tidak percaya supaya dapat melihat betulkah Muhyiddin ada 115 sokongan selepas Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, apa yang jadi? Ternyata Anwar Ibrahim hampir-hampir mendapat undi 2/3 di parlimen pada waktu itu kerana cukup undi, cukup nombor. Jadi dari mana nombor Muhyiddin? Padahal Anwar Ibrahim membuat undi percaya itu kali pertama selepas beliau menjadi Perdana Menteri, bukan lama pun. Selepas beberapa bulan dan kali pertama parlimen bersidang, dia terus buat undi tidak percaya. Dan peliknya, Anwar Ibrahim begitu berani sekali mengusulkan undi tidak percaya. Ini kali pertama di dunia. Belum pernah berlaku di dunia seorang Perdana Menteri membuat usul sendiri untuk membuat usul undi tidak percaya terhadap diri sendiri. Akhirnya apa? Kantoilah Muhyiddin bahawa Anwar Ibrahim sebenarnya mempunyai cukup undi, cukup nombor untuk jadi Perdana Menteri. Jadi, dari mana Muhyiddin dapat 115 pun kita tidak tahu.
Pagi ini, Tengku Hasanal bertitah bahawa Muhyiddin telah memanipulasi fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah seolah-olah tidak berlaku adil semasa memilih Perdana Menteri yang ke-10. Baginda menyifatkan Muhyiddin tidak matang, menampakkan seolah-olah masih tidak boleh menerima kenyataan yang beliau tidak dilantik menjadi Perdana Menteri. Nah, ramai yang mula mempersoalkan, dengan sikap Muhyiddin seperti ini, bolehkah dia jadi Perdana Menteri lagi dan layak lagikah dia menjadi Perdana Menteri? Sedangkan sudah terang lagi bersulu, Istana Pahang sudah murka, dia masih cuba mempertahankan diri. Ada yang menasihati Muhyiddin supaya cepat-cepat mohon ampun kepada Sultan Pahang, Istana Pahang. Tapi apa yang dia buat? Masih pertahankan diri. Tak tahulah apa pendapat kamu semua. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jumpa lagi. Bye-bye.